Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak buat video berkenaan kelas-kelas racun yang biasa kita gunakan dalam bertani, dalam berkebun, dan alat keselamatan yang perlu kita ada dan keselamatan yang perlu kita tahulah. Okey, biasa racun dia ada kelas 2, 3 dan 4. Ini contoh racun kelas 4, Almix 20 dan juga M20. Kedua-dua racun ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, yang biasa saya guna untuk rumpai di rumput kapet. Sama juga Shelltalk ni pun kelas 4. Racun ubat nyamuk ni pun kelas 4. Okey, biasanya racun kelas 4, bahan aktif, bahan racun dia tu adalah rendah. Itu kelas 4. Bila bahan aktif dia meningkat, semakin tinggi bahan aktifnya, dia akan jadi kelas 3 seperti Malathion ni. Okey. Walaupun fungsi ada yang berbeza, ada yang sama, tetapi bila kandungan racun tu meningkat, kelas dia juga akan meningkat. Bila kelas dia meningkat, dia akan jadi, nombor dia lebih kurang lah. Daripada 4 jadi 3, 3 jadi 2. Begitulah. Macam contoh Basagran M60 jatuh pada kelas 3. Yang ini pula adalah racun kelas 2. Baik, walaupun racun ni kita tengok ada kelas 2, 3 dan 4, keselamatan perlu diambil kira. Dan biasanya kalau racun kelas 2 ni kandungannya lebih tinggi lah, macam ni 70% CH-amin. Jadi dia jadi jatuh kepada kelas kedua. Biasanya kelas kedua ni 40% ke atas dia akan jadi kelas 2. Okey, apa alat-alat yang perlu ada? Pertama, Google ni macam spek mata, tetapi dia tutup. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, dia tutup di atas. Bila nak sembuh racun, bila nak spray racun, spek mata jangan pakai spek mata biasa. Pakai yang bentuk Google ni, sebab kita tak nak asap dia, kita tak nak cecair cairan yang kita spray masuk dan kena pada mata. Sangat berbahaya, terus masuk ke dalam badan kita. Sebab mata ni kalau kena air, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Okay, kedua apa yang kita perlu ada adalah glove. Kalau tak nak pakai glove yang macam saya tunjuk dalam video ni glove pakai buang. Saya suka glove begini sebab senang pakai dan boleh buang. Tapi buang dalam sampah lah. Tuan-tuan dan puan boleh juga pakai glove macam glove cuci pinggan daripada rubber tu, daripada getah. Yang glove tu biasanya boleh pakai berkali-kali lah. Tapi kena basuh. Sebab saya tak suka nak banyak sangat basuh, saya biasa pakai glove pakai buang begini. Harga pun murah, dalam RM15 dapat 100 keping. Seterusnya, alat yang perlu ada adalah mask. Okey, mask sekurang-kurangnya lah. Kalau tuan-tuan dan puan tak ada sangat mask, pakailah mask medical mask warna biru ni. Ini sekurang-kurang lah, paling common lah. Ataupun yang terbaik, kalau tak ada bajet, pakai mask warna biru ni. Kalau kita tengok dia tulis situ gas vapor, gas cartridge. Yang ini untuk racun-racun racun serangga boleh pakai yang ini. Saya beli dalam RM12 ke RM15 di kedai pertanian. Ini sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan kena ada lah. Dan jika ada bajet, boleh beli mask macam yang dalam kotak saya baru beli ni. Ini brand 3M Organic Vapor. Sama juga gas cartridge macam warna biru tadi, tetapi ini ada kualiti lah. Certified by NIOSH. Dan kalau tuan-tuan dan puan memang bertani, ini adalah contoh mask yang baik lah. Contoh mask yang pakai tu kita rasa confident. Dan mask ini kalau kita fit dekat muka memang sangat fit lah. Saya dah test dan sangat baik. Harganya dalam 100 ke 110 ringgit. Yang ni dalam 110 ringgit sebab saya ambil complete set. Dia kalau tuan-tuan dan puan nak murah sikit, dia ada lah part-part yang dia kurangkan. Saya cadangkan kalau nak pakai yang begini. Complete set dalam 110. Jadi sekarang saya harap tuan-tuan dan puan ada idea lah. Okey, kelas 4 apa jenis mask yang perlu dipakai. Kelas 3 dan kelas 2. Kelas 3 dan kelas 2 saya sarankan pakai mask yang betul. Okey, selain itu pakai seluar panjang, pakai baju lengan panjang. Kalau tak ada pakai hand sock. Dan pakaian selepas meracun, balik terus mandi. Pakaian tu bilas dengan air yang banyak. Dan jangan campur dengan baju-baju lain. Itu keselamatan dia lah.
Bagi kasut pula, saya cadangkan tuan-tuan dan puan kalau tak pakai kasut, pakailah sarung, slipper sarung yang kita panggil clog. Dan kalau boleh pakailah sekali dengan stokin. Dan jika tak nak, tuan-tuan boleh pakai boot puas cukang ataupun macam saya suka pakai cover kasut musim hujan. Biasa kalau naik motor ada cover kan, cover takut air hujan masuk, saya pakai yang itu. Lagi selesa, tak payah nak tukar-tukar kasut. Dan dia boleh lipat-lipat masuk dalam box sahaja. Okay, saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya ini dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk faham bagaimana nak handle racun-racun bila berkebun dan bertani. Yang paling penting, jangan selalu saya tengok orang buat salah, selain glove, spek mata lah. Orang akan pakai spek mata biasa ataupun spek mata ni, potong rumput ni. Spek mata potong rumput ni kalau tuan-tuan dan puan tengok, dia tak cover dah sebelah atas dan bawah, tepi dia. Jadi racun tu, dia punya cecair, dia punya titisan tu boleh masuk ikut celah-celah mata. Jadi membahayalah. Kalau boleh, jangan amalkan begitu. Belilah spek mata tu dalam RM15 je, walaupun brand 3M yang saya beli tu. Selepas melakukan apa-apa aktiviti meracun, herbicide, pesticide, saya sarankan, macam tadi saya cakap, pakaian rendamkan dengan air kosong, bilas banyak kali sebelum basuh. Dan alat-alat macam ni, glove saya akan pakai buang. Macam mask ni, saya sarankan tuan-tuan perempuan sangkut dulu di hanger di luar rumah, biar kering, dia hilang. Kalau nak, boleh lap saja. Jangan basuh dengan air, dia akan merosakkan filter. Dan untuk macam spek, boleh basuh dengan air kosong. Dan barang-barang pertanian lain, boleh simpan dan kemas seperti biasa je. Kalau dah simpan, macam mask ni, kalau tuan-tuan perempuan dah sidai lama, boleh masuk dalam bekas begini dan simpan dalam kotak untuk pakai pada masa akan datang. Pastikan simpan di tempat yang bersih, tak panas, tak basah. Kerana mask ni dia punya cartridge di dalam tu, kalau kena air dia akan rosak. Jadi simpan di tempat yang kering dan tak panas dan tak terlalu lembab. Saya akan letak balik dalam kotak dia lah, dan saya akan letak di tempat yang kering. Sebenarnya bila kita meracun, tak adalah membahaya kalau tuan-tuan perempuan ada alat dan tuan-tuan perempuan baca label di setiap botol racun itu. Dan insya-Allah tak ada masalah yang akan menimpa tuan-tuan perempuan. Setakat ini saja video untuk kali ini. Saya harap perkongsian ini dapat memberi pencerahan kepada tuan-tuan perempuan macam mana nak handle racun-racun ni. Kerana racun-racun ni racun yang biasa digunakan. Kalau tuan-tuan perempuan tak pakai pun, beli sayur atau buah, inilah racun yang biasa digunakan. Setakat ini saja, jumpa lagi pada masa akan datang. Pada tuan-tuan perempuan yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah dan terus ikuti video-video yang saya pernah buat sebelum ini. Pada yang tuan-tuan perempuan yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan jumpa pada masa akan datang untuk video-video yang lain. Sekian, terima kasih. Bye.